Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak tingkatan 4 4 UMS, 4 UIAM dan 4 UNIMAS Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kerana pelajar-pelajar sanggup lagi menunggu untuk PDPR kita yang terakhir hari ini, iaitu PJPK. Okey, sebelum tu cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada Muhammad Fakrullah bin Ahmad Syahrudin kerana antara ketiga-tiga kelas ini Fakrullah orang yang respon dalam GC. Terima kasih Dia kata perasan biasa kot cikgu. Okeylah, tak apalah, yang penting respon Bila respon, cikgu tahu kamu memang mengikuti kelas PDPR di rumah. Seterusnya cikgu ingin menunjuk kehadiran pada minggu lepas. Kehadiran minggu pertama cikgu telah analyse pelajar-pelajar yang mengikuti pembelajaran di rumah. Tahniah kepada Akil 4 UMS, Arafat, Ashwini Segar, Azahra, Cho Chun Wei, Danisha, Muhammad Fakrullah ini Muhammad Fakrullah tadi, Muhammad Zainal dan Rahmat. Saya rasa Zainal, Rahmat ni memang pernah menjadi pelajar saya lah. Dia seingat saya lah. Arafat pun. Kemudian dari kelas 4 UIAM, tadi 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 9. 9 orang 9 orang dari kelas 4 UMS. 4 UIAM, Alisha, Julia, Jumliatul Sakirah, Mandain, Nurin, Shihabuddin. So di sini 6 orang daripada kelas 4 UIAM. Dan 4 Unimas, Wafa, Sufi, Siti Syahira, SM Leshi Misri, Puteri Amsara, Ong, Nur Balkis, Nur Alia, Nur Ain, Muhammad Hamim dan Charvenish. Tahniah kepada pelajar-pelajar yang cikgu sebutkan tadi kerana mereka masuk ke kelas PJPK kita. Cikgu akan meneruskan pembelajaran kita pada petang ini. Cikgu masuk ke unit 5. Unit 5 iaitu rekreasi dan kesenggangan. Di mana pada akhir pembelajaran nanti apa yang kita nak murid boleh melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Yang kedua, boleh mengaplikasikan strategi dan idea kreatif dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Yang ketiga, boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Yang keempat, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti. Yang kelima, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. Yang keenam, membentuk kumpulan dan kerjasama dalam kumpulan.
Dan akhir sekali, memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey ya, ketika ini kita tidak dapat melakukan aktiviti fizikal ya, tetapi cukuplah kita sekadar ya, mengetahui apa dia aktiviti rekreasi dan kesenggangan. So kita boleh mengaplikasikan strategi dan idea kreatif dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Walaupun kita tidak bermain, tapi sekurang-kurangnya kita tahulah strategi dia. Dan yang ketiga, kita boleh mematuhi, mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan ketika kita melaksanakan aktiviti tersebut. Dan seterusnya lah. Aktiviti fizikal saja yang kita tidak lakukan, tetapi secara teori diharap murid-murid dapat mengetahui aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Okey, jadi cikgu merujuk kepada buku teks ini buku teks digital. Buku teks digital ni cikgu telah upload di dalam GC kamu sebagai contoh, cikgu pergi ke kelas 3 UMS. Jadi kamu pergi ke classwork. Jadi kamu tengok bahan pengajaran lah. Kamu klik, kemudian kamu boleh double klik lah dekat buku digital, buku teks digital ni. Sekarang ni cikgu tunjukkan, rekreasi dan kesenggangan. Muka surat 125. Yang ini tadi standard kandungan ni telah cikgu baca. Rekreasi dan kesenggangan ni. Apa maksud rekreasi dan kesenggangan So kita tengok pengenalan dia. Rekreasi dan kesenggangan apabila digabungkan membawa maksud aktiviti terancang yang dilakukan pada waktu terluang untuk memperoleh keseronokan, ketenangan minda, merehatkan badan serta memberi kepuasan kepada individu. Bermaksud kita melakukan aktiviti yang terancang. Bila kita lakukan? Bila kita ada waktu senggang, waktu terluang. Kenapa? Kenapa? Apa yang kita dapat apabila kita melakukan aktiviti tersebut? Yang pertama, keseronokan. Yang kedua, kita boleh meriliskan kita punya minda kita. Dan yang paling penting, kita boleh merehatkan badan dan memberi kepuasan kepada diri kita sendiri. Itu adalah maksud rekreasi dan kesenggangan. So kita lihat apa dia aktiviti rekreasi yang boleh kita buat. Yang pertama, kita ada perlumbaan eksplorasi iaitu explore race. Explore race ini kita kena tahu bagaimana cara bermain. Di sini cikgu tidak perlulah cikgu membaca satu persatu. Jadi kamu boleh baca sendiri macam mana cara bermain untuk perlumbaan eksplorasi. Biasanya eksplorasi ini adalah dalam kumpulan. Kita tidak boleh melakukan secara individu. Jadi, kelebihan perlumbaan eksplorasi. Yang pertama, dapat membina kerjasama. Yang kedua, menguji kesabaran. Yang ketiga, menjadikan kita inovatif. Yang keempat, mencapai kreativiti. Yang kelima, boleh mengaplikasikan ujian minda. Itu dalam perlumbaan explorers. Dia sebenarnya explorers ini, dia tidaklah susah cara bermain dia. Kadang-kadang kita boleh kita boleh bina sendiri cara perlumbaan eksplorasi cara kita. Yang penting kita kena tahu cara bermain dan peraturan dia. So yang ini kamu boleh baca sendiri Tapi yang paling penting apabila kita melakukan perlumbaan eksplorasi ataupun explorers,
Yang paling penting kita perlu apa ni? Memanaskan dan menyejukkan badan sebelum dan selepas permainan. Ini sangat penting. Kita jangan terus-terus kita lakukan aktiviti tersebut ya, tanpa memanaskan dan menyejukkan badan ya, sebelum dan selepas permainan. Okey, dan paling penting lagi, pastikan alatan dan tempat bermain dalam keadaan selamat dan sesuai. Okey, so itu adalah perlumbaan eksplorasi. Okey. Kemudian kita pergi kepada perlumbaan berhalangan. Okey. So kita tengok ya, perlumbaan berhalangan, apa kelebihan perlumbaan berhalangan. Okey, yang pertama menguji kesabaran, yang kedua menzahirkan minda yang pintar, yang ketiga menguji kecergasan fizikal, keempat menguji ketahanan fizikal, dan yang kelima memupuk kerjasama. Bila perlumbaan berhalangan ini sudah tentu melibatkan kecergasan dan ketahanan fizikal kita. Jadi kamu boleh baca sendiri macam mana cara bermain ya. Okey, yang seterusnya, okey. Aktiviti rekreasi dan kesenggangan ini boleh juga melibatkan permainan tradisional. Ya. Okey, ini sebagai contoh dalam buku teks ini adalah aci bulat. Okey, nama dia aci bulat. So di sini aci bulat ni kamu boleh baca cara bermain. Ya, cara bermain ni bagaimana. Okey, kemudian peraturan permainan bagaimana. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey. Permainan tradisional iaitu tiang empat. Okey, tadi aci bulat. Ini tiang empat. Okey, macam mana tiang empat? Bila kata tiang, mestilah melibatkan tiang lah. Ya, so ada peraturan permainan dan ada cara bermainnya. Jadi kamu boleh bacalah, ya, boleh baca sendiri. Okey. Okey, itu sajalah Okey, itu sahaja untuk pembelajaran dalam unit 5. Okey, apabila kamu telah tamat ya membaca, okey, kamu boleh tengok latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan. Okey, so kita tengok okey di sini. Okey, berdasarkan peta buih di bawah. Okey, ini apabila kamu telah membaca unit 5 tadi ya. Berdasarkan peta buih di bawah, nyatakan strategi yang boleh dilakukan oleh tukang jadi untuk menyentuh permainan di dalam bulatan. Ini dalam permainan tradisional lah. Tukang jadi ni. Ini kamu perlu tengok dalam permainan tradisional iaitu aci bulatan. Aci bulat ya. Jadi kamu boleh tengok tukang jadi ni. Okey. Okey, apa dia strategi dia? Okey, yang seterusnya, anda telah mempelajari permainan tiang empat. Okey, tadi ya, kamu boleh baca. Okey, huraikan strategi permainan tersebut beserta justifikasi sekiranya anda sebagai tukang jadi. Okey, kalau tukang jadi, apa strategi yang perlu kamu buat? Okey, sementara itu, kalau kamu pemegang tiang, ni pemegang tiang ni. Ya, so permainan ni tentulah ada 5 orang lah kan, pemegang tiang ni. So apa strategi kamu? Tukang jadi ni, ni orang yang kat tengah-tengah ni. Okey, apa strategi? Okey, jadi kamu boleh jawab. Okey, kamu boleh jawab dalam buku
latihan PJPK yang tahun lepas ya, sekiranya kamu tidak guna, kamu boleh gunakan ya. Cikgu tidak dalam musim-musim begini PKP ni, cikgu tidak uh, straight dengan kamu. Kamu boleh guna sebarang buku buku kosong, kertas, tetapi pastikan kamu kumpul bahan-bahan yang telah kamu buat untuk rujukan apabila nanti kamu boleh datang ke sekolah. Okey, kemudian tugasan 1. Okey, tugasan 1 ini cadangkan satu permainan yang menarik supaya boleh dipertandingkan antara kelas apabila sekolah dibuka nanti. Okey, dalam unit 5 ini kamu boleh create satu permainan yang menarik ya. So di sini apa yang perlu? Kamu perlu terangkan terangkan cara bermain. Okey, kemudian kamu senaraikan peraturan permainan. Yang ketiga, senaraikan kebaikan permainan yang dicadangkan. Okey, so namakanlah nama permainan. Okey, so yang ini adalah tugasan Okey, yang ini kamu boleh hantar kepada email saya. Nanti saya ambilkan. Okey. Ni G04220 Okey. Jadi kalau kamu naib kamu boleh send ke email saya lah. Okey, dan kalau kamu tak ada komputer di rumah, kamu boleh salin dan kemudian kamu boleh send dalam grup Telegram kita Okey, supaya kita boleh bincangkan bersama-sama Mana tahu cadangan kamu itu menarik. Okey, cikgu boleh bawa kepada PK co-curriculum kita Mungkin kita boleh bermain permainan yang telah kamu cipta. Okey, itu saja untuk kelas PK kita pada minggu ini. Okey, jadi sebelum itu, cikgu tunjukkan kepada pelajar yang masuk dalam GC ni, Google Classroom. Okey, kamu tengok stream, jadi kamu tengok tugasan kita. Okey, yang pertama, sila layari video penerangan minggu ini. Okey, video ini nanti cikgu akan upload dalam kamu ni dalam video ni lah. Nanti cikgu akan upload sebentar lagi. Okey, yang kedua, kamu lakukan tugasan dan latihan. Tugasan dan latihan. Okey, yang ketiga, kamu isi link kehadiran 27/1/2021 inilah supaya cikgu dapat mengenal pasti pelajar-pelajar yang involved dalam kelas PJPK kita pada minggu ini. Okey, itu saja daripada saya, Cikgu Asia. Okey, sekian, terima kasih. Okey, jaga diri dan tetap belajar walaupun kita dalam keadaan PKP. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.